Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada anda semua dan selamat datang ke channel Kisah Seram Malaysia. Semua kisah-kisah yang saya ceritakan di sini anggaplah saja sebagai satu hiburan. Tak ada kena-mengena dengan yang hidup ataupun yang dah meninggal dunia. Jadi sebelum kita mulakan, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah panjangkan umur dan murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik kepada kita semua dan pemudahkan segala urusan kita dunia dan akhirat. Dan semoga Allah berikan syurga buat mak dan ayah kita. Tanpa membuang masa, marilah kita terus ke video yang pertama dengan tajuk Roadblock Polis. Kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kisah yang pertama ni tajuk dia Roadblock Polis. Kejadian hampir belasan tahun dulu, namun masih segar dalam ingatan kami sekeluarga. Kami dalam perjalanan dari Kampar ke Kuala Lumpur untuk menghantar abang saudara pulang ke rumahnya. Aku ingat lagi dalam kereta ada berlima, termasuk aku yang berumur dalam 5 ke 6 tahun lah waktu tu. So jam masih awal, sekitar pukul 10 malam. Jalan agak sunyi, kiri dan kanan pokok kelapa sawit saja. Kami ambil jalan lama sebelum masuk ke Tol Tapah. Dalam keadaan jalan yang agak sunyi dan gelap tu, tiba-tiba kami nampak kereta banyak kat depan. Lampu merah menyakitkan mata, terang menderang lah. Ada orang aksiden ke? Kata kami sesama sendirilah kan. Abang aku yang drive makin slow dia bawa. Dan dah makin hampir dengan kereta yang banyak-banyak tu, namun di belakang kereta kami masih kosong, gelap dan sunyi. Jadi setelah semakin hampir, abang dan kakak aku yang duduk kat depan tu bersuara, "Oh, roadblock polis lah." Jadi kami rasa lega lah tiba-tiba kan. Risau ada aku sikit-sikit kat depan, tapi bila dah tengok roadblock polis, tak ada rasa apalah kan. Dari mata aku memang jelas kelihatan kereta polis, lampu polis, kon semualah, so macam orang betul-betul roadblock lah kan. Jadi masih boleh terbayang lah sampai sekarang ni. Tapi keadaan sekeliling memang gelap, tak ada bangunan, apa pun tak ada. Tapi bila sampai giliran kami pada roadblock tersebut, apa pun tak ada sebenarnya. Olah-olah kami satu keluarga ni macam kena pukau. Dan tiba-tiba tersedar hanya kereta kami je yang ada dekat situ. Satu-satunya kereta yang ada dekat situ. Polis ke, kereta polis ke, kereta banyak-banyak, apa pun tak ada. Allahu Akbar, mengucap panjang kita orang. Aku terpinga-pinga, rasa macam dalam mimpi. Mak dan keluarga aku semua macam pandang sama-sama sendiri lah. Aku ni masih kecil, diam je lah, tak tahu apa-apa waktu tu kan. Tapi masih ingat lagi. Abang aku pun mulalah baca surah-surah yang terlintas sambil berzikir sambil meneruskan perjalanan. Sehinggalah kami sampai ke Tol Tapah. Alhamdulillah, selamat sampai ke Kuala Lumpur tanpa ada apa-apa gangguan lagi lepas tu. Tapi aku berpeluang mengalami kejadian seperti ini 2 kali. Sekali ni masa aku kecil dan kali ini pula kali kedua masa aku ni dah besar, dah berkahwin. Aku, suami, mak dan adik aku bercuti ke Cameron Highland. Masa pergi kami ikut jalan Tapah, tapi masa turun balik kami ikut jalan Simpang Pulai. Jalan nak mengalir ke Perak tu kan. Jalan Simpang Pulai orang kata memang luas dan selesa, tapi lebih kerap berlaku kemalangan berbanding dengan jalan Tampah yang sempit tadi. So sama seperti cerita mula-mula tadi, masa tu waktu sesudah maghrib tau. First time aku ikut jalan Simpang Pulai sebab kami bercadang nak ke rumah abang yang ada dekat Ipoh. Jalan memang cun, jalan besar, lebar, senang, orang kata selesa dalam memandu, tapi gelap. Dan pandang ke tepi memang gaung dalam, seram sangat. Dah dalam 20 minit dalam perjalanan turun, memang tak ada kereta lain, hanya kereta kita orang je ada. Tiba-tiba kami ternampak macam ada kereta terbakar kat tepi jalan, macam teksi dalam longkang kat tepi jalan. Tapi tak ada siapa-siapa kan, tak ada sesiapa pun kat situ. Cuma nampak macam api je. Api ni cuma nampak sama-sama. Mak pesan, mak pun cakap lah kan, jangan tegur apa-apa, buat tak nampak, buat tak tahu je, kata mak. Dalam hati aku, mungkin orang aksiden kot, tapi dah bawa ke hospital. Aku pandang suami,
Aku tahu muka dia nampak lain. Aku diam je. Dalam 10 minit lepas tu, Allahu, kami nampak lagi kereta yang sama. Kali ni dah habis bakar gentung dah, dan tak ada lagi api waktu tu. Cuma lampu kereta kami yang menyuluh. Aku dah mula duduk, tak boleh nak duduk diam lah. Berpeluh-peluh apa benda ni. Tapi tak ada siapa pun yang bersuara. Suami aku tiba-tiba buka cerita tentang makan-makan dekat kamera tadi. Dia saja je nak ubah topik untuk hilangkan kita orang punya rasa goyang tadi lah, rasa takut kan. Aku ni pula dalam hati dah macam-macam baca. Nak pandang kat depan pun aku dah takut dah. Aku pandang bawah je. Dah lah kereta kami ni ada satu je kat sepanjang jalan tu. Tiba-tiba nampak lampu kereta merah banyak-banyak kat hadapan. Aku dah mula rasa Alhamdulillah, lega lah. Sebab ada orang lain pun kat jalan tu. Selama ni kereta aku je ada. Suami pun samalah, dah nampak macam tu kan. So suami aku speedkan sikit sebab nak berada sama-sama dengan kereta-kereta tu. Tapi makin speed, makin lampu-lampu tu hilang. Tiba-tiba di tempat kereta banyak-banyak tu, apa pun tak ada. Takkan sekelip mata semua kereta tu dah hilang ke depan kan. Lagilah tambah kami ni rasa takut. Aku cakap dengan suami, apa pun jadi jangan berhenti bang. Abang terus je bang, jangan berhenti. Adik dan mak kat belakang pun dah goyak, dah takut dah. Kami teruskan perjalanan sambil mulut tak henti-henti zikir Astaghfirullahalazim. Alhamdulillah. Tak lama lepas tu dah nampak dah kedai-kedai makan kat tepi jalan, dan akhirnya sampailah jalan utama. Ini adalah pengalaman aku dan mak aku kali kedua kena gangguan beginilah. Takkan aku lupakan pengalaman benda macam ni. Jadi aku rasa waktu tu macam nak nangis, nak peluk mak aku je. Jadi macam mana korang rasa dengan kisah yang pertama ni? Okey tak? Sebab saya rasa kisah ni agak menarik. Jadi saya kongsikan untuk kisah seram Malaysia yang kali ni Okey, kita terus pada kisah seram Malaysia yang kedua. Salam perkenalan dari kakak Yana dari Johor. Di sini kakak ingin mengenengahkan pengalaman misteri yang dikongsi oleh seorang kenalan yang bertugas sebagai reporter di salah sebuah syarikat media dekat sini, kat Johor lah tu. Kisah ni berlaku kurang-kurang beberapa tahun yang lalu lah. Peristiwa menyeramkan berlaku atas dirinya semasa dikerah untuk buat liputan tentang persembahan pada roh-roh yang diadakan pada satu malam di Lebuh Raya Utara Selatan. Ni lokasi yang popular ni Siapa yang tak pernah lalu dekat Lebuh Raya Utara Selatan? Semua orang pun pernah kan. Jadi lokasi yang tepat adalah Tangkak Muar. Apa yang kakak tahu tentang Lebuh Raya itu, macam-macam cerita ataupun banyak nyawa terkorban dalam macam-macam jenis kemalangan yang ngeri berlaku setiap minggu ataupun setiap hari di situ. Dan salah satu ahli keluarga rapat kakak juga pernah menemui ajalnya di situ. Baiklah, kakak mulakan pengalaman yang dikongsi oleh kenalan kakak yang bertugas sebagai reporter tu ya. Setelah statistik angka mangsa korban kemalangan meningkat dan menampakkan makhluk-makhluk berbentuk pontianak, pocong, wanita berbaju kurung dan yang mendukung anak serta macam-macam lagi. Malam tu jalan tu kita ditutup lebih kurang dalam 6 jam macam tu. Dia bermula daripada pukul 11 malam hingga lebih kurang pada waktu subuh. Jadi tak ada lampu. Maklumlah jalan kat Malaysia ni hanya lampu sokongan daripada kenderaan-kenderaan yang lalu berada di situ. Yang dibenarkan ada di situ adalah anggota polis yang untuk bertugas penutupan jalan, seorang tokoh agama yang berbangsa Cina, seorang tok bomoh, of course lah tok bomoh Melayu kan, dan seorang Sami kuil berbangsa India. Senang cakap, semua bangsa ada tujuannya untuk berkomunikasi dengan roh-roh bangsa masing-masing lah, dan tidak terkecuali dari beberapa syarikat media ataupun yang terpilih saja berada di lokasi tersebut. Jadi tidak banyak yang tahu tentang upacara berikut. Upacara bermula tepat pukul jam 12 malam. Dimulakan dengan upacara asap mengasap, kemudian dibaca mentera oleh pihak masing-masing.
Cina, India dan Melayu ni, dia mulalah dia punya dengan cara masing-masing. Jadi difahamkan untuk menyeru roh-roh tersebut lebih 2 jam tau. Dia orang tunggu kewujudan makhluk-makhluk berkenaan. Dan tiba-tiba salah seorang daripada anggota polis yang sedang berdiri di bawah pokok rendang di tepi jalan tersebut pingsan, rebah, dan seluruh badan dia tiba-tiba menggegar seperti orang tengah kena sawan lah. Tiba-tiba, kata beliau, angin kencang dan anjing polis yang ada dekat situ menyalak ke arah pokok tu seperti nampak sesuatu tau. Bulu roma pun dah meremang, terasa tak sedap hati pun ada. Tok Bomoh ataupun dukun yang dikatakan handal di kawasan tu pun cubalah menghampiri mangsa yang rebah tadi tu, polis tadi tu kan. So yang lain untuk dia dan menghalang yang lain-lain ni untuk dekat. Beliau, Tok Bomoh tadi membawa sebiji mangkuk berisi air dan 5 perut yang telah dibelah. Lalu dia pun renjis-renjis pada mangsa tadi. Kemudian anggota polis tadi pun dikatakan terus terapung, kaki tak jejak bumi, mata terbeliak besar dan renungan darah tajam ke arah dukun tersebut. Dan tiba-tiba makhluk itu terus menerkam ke dukun tersebut, meraung seperti binatang buas. Dan Tok Bomoh tadi menolak-nolaknya, tapi makhluk itu lebih lihat dan lebih kuat. Dari jauh kami hanya boleh menyaksikan sahaja perkara ini berlaku. Tak ada sesiapa pun berani nak menghampiri waktu benda ni jadilah. Sepantas kilat seperti ada satu cahaya merah menyala keluar daripada susuk tubuh anggota polis yang dipercayai dirasuk itu. Beliau pingsan balik semula. Kedengaran suara mengilai sayup-sayup je. Lepas tu seorang daripada anggota polis yang bertugas tu menyalakan lampu sulur yang dia pegang ke arah kedua-dua tubuh yang terbaring atas jalan raya tersebut. Kami memberanikan diri menghampiri kedua-dua mereka. Dipendekkan cerita, semua yang ada terperanjat, kelu lidah semua masing-masing, tak boleh berkata-kata dah, sampai gigil badan, nak terkencing pun ada. Ada seorang dua yang muntah, na'udzubillah. Wajah dukun tadi tu, Tok Bomoh tadi, berlumuran dengan darah. Kulit muka disiat-siat, biji mata dia sampai terkeluar. Anggota polis yang dirasuk tadi pula wajah je pucat, kecut, pucat macam tu lah, mulutnya berbuih-buih. Jadi ayah kata kedua-duanya ni meninggal kat tempat kejadian. Apalagi semua pun bungkus barang-barang dan belah daripada situ. Difahamkan apa yang dirakam semua rosak, dan kata kawan saya yang reporter tadi tu, beliau demam sampai seminggu, cuti sakit sehingga sekarang masih terbayang-bayang wajah dukun tersebut. Laporan forensik mengatakan kematian tersebut adalah aneh, sehingga sekarang tak ada mana-mana pihak dapat menerangkan apa yang berlaku di lebuh raya tersebut. Dan hingga kini, penampakan dan kemalangan yang membabitkan korban nyawa kerap berlaku dekat jalan tadilah. Pihak kerja raya pernah berkata bahawa kemalangan berlaku kerana pembangunan jalan raya yang tidak rata ataupun berlubang dan pemandu cuai. Tapi statistik laporan mangsa yang hidup mengatakan mereka diganggu oleh penampakan hantu ataupun nampak macam ada lintasan di situ. Hanya Allah yang Maha mengetahui. Itulah kisah seram yang berlaku di Lebuh Raya Utara Selatan, yang lebih tepat lagi Tangkak Muar, yang dikongsikan oleh rakan kakak ni satu ketika dahulu, sewaktu rakan itu masih bekerja sebagai seorang reporter. Jadi sekian, terima kasih dan Assalamualaikum, kata dia. Okey, macam mana cerita yang ni? Okey tak? Jadi marilah kita pergi ke kisah yang ketiga. Kisah yang ketiga, malam ni tiba-tiba teringat dengan kejadian kemalangan ngeri yang terjadi di sebuah daerah di negeri Pahang pada tahun 2009. Semasa kejadian, aku berada di semester akhir dan sedang menjalani latihan praktikal. Yang ni cerita ni sebabnya dia yang cerita ni dia praktikal sebagai nurse. Jadi tanpa ni kita bagi sikit lah. Jadi
dan sedang menjalani latihan sebagai praktikal sebagai nurse lah. Kebetulan semasa kejadian tu, aku bertugas di unit kecemasan. Pada pukul 11.30 malam, unit kami menerima panggilan ada kejadian kemalangan, dan ketika pembantu perubatan MA lah sedang bersiap-siap, kelihatan ada seseorang melambai ke arah aku dan menggesa aku segera pergi, dan aku pun pergilah kat dia. Dek, siap sekarang ikut kita orang. Panggil kawan tu sekali. Ikut, kata medical assistant ataupun MA Zul. Jadi ni bukan nama sebenar. Dia mengajak aku dan kawan seorang lagi ni ikut aku untuk mengikuti mereka ke lokasi kejadian. Wah, dalam hati aku, ini peluang yang ditunggu-tunggu. Kerana bukan senang sebagai seorang yang masih dalam latihan praktikal untuk mengikuti misi menyelamat seperti macam ni lah. Jadi, kita orang ni pun menaiki ambulan dan menghala ke lokasi kejadian dengan keadaan yang segera. Menurut MA tadi, Zul, kemalangan yang digambarkan seperti kemalangan maut. Jadi aku dan Ros ni kawan aku seorang lagi lah. Dia pun practical nurse juga. Jadi begitu teruja kerana sepanjang 3 tahun kami mengikuti kursus kejururawatan ni, kami belum pernah sekali pun ikut ataupun pergi mengendalikan kes-kes yang besar seperti kes kemalangan. Lebih-lebih lagi, untuk turun padang ke tempat kejadian memang tak dapat lah sebab masih dalam praktikal kan. Jadi, sejurus sampai ke tempat kejadian kami ni, aku melihat ada beberapa buah kenderaan yang parking kat tepi jalan. Dan ada 2 buah kereta peronda polis dan sebuah jentera bomba dekat situ. Jadi nampak macam kes besar lah. Bomba pun ada, polis pun ada kan. Jadi ini biasanya kes besar. Kelihatan 2 buah motosikal dalam keadaan remuk. Keadaan yang agak gelap memandangkan jalan tersebut merupakan jalan kampung dan kiri kanannya adalah ladang kelapa sawit. Jadi medical assistant ataupun MA Zul tadi segera turun daripada ambulan dan mendapatkan seorang anggota polis. Aku dan Ros pula menurunkan stretcher, manakala MA Zam ni segera mendapatkan mangsa. MA Zam ni dia kawan pada dia medical assistant sama pangkat dengan Zul tadi itulah ya. Jadi MA Zam ni pun pergi ke arah mangsa tadilah nak menolong lah kan. Setelah diperiksa, ada 2 mangsa dan kedua-duanya telah pun meninggal dunia. Jadi, menurut polis, kedua-dua buah motosikal tersebut bertempung dari arah bertentangan, faham kata dia, dan mungkin dalam keadaan yang agak laju. Dan buat pertama kalinya aku menguruskan mayat mangsa kemalangan ketika itu. Ketika bersama-sama dengan anggota polis mengangkat mayat tersebut ke atas stretcher, perasaan aku ni kan bercampur bau tau. Takut ada, ngeri ada, lawyer ada, semua ada lah. Pendek kata, bau darah hanya ni sangat kuat. Aku lihat Rose ni cuma berdiri kaku dan terkejut tau. Yelah, tak biasa kan. Mangsa pertama terputus pergelangan kaki dan kepalanya hancur, dan manakala mangsa yang kedua pula bahagian kaki dia terlipat 2. Jadi MA Zam ni berbisik kepadaku supaya melihat ke arah atas jalan raya dan sekeliling, pandang keliling lah sekira untuk mencari kaki mangsa yang terputus tu. Ketika berjalan ke arah ambulan, Rose hampir jatuh tersungkur. Aku segera mendapatkan Rose dan tiba-tiba aku melihat seperti bentuk kaki manusia berada di atas jalan. Aku segera memaklumkan perkara ni pada MA Zul tadi dan beliau memberikan aku satu plastik dan sarung tangan. Kata, kau kutip kutip, ujar beliau. Sambil tersengih, aku pun pergi semula ke arah kaki tersebut dan membebel, kenapa aku dan bukan MA Zul sendiri yang pergi kutip kan? Yang kau sibuk nak ikut tadi kan, kenalah buat make yourself useful lah So perlahan-lahan aku cuba memegang kaki tersebut. Lembik dan sejuk. Darah tu masih berdarah lagi. Ya Allah, aku rasa seakan duniaku ni gelap seketika. Dalam keadaan sama-sama, aku cuba segera menyelesaikan tugas yang tersebut lah, tugas yang diberi oleh MA Zul tadi. Masukkan kaki tu dalam plastik, bawa balik. Dan selesai semuanya, sekitar jam 2 pagi, kami kembali ke hospital bersama mayat kedua mangsa dan segera menghantar mayat tersebut ke unit forensik. Seminggu selepas itu, aku bertugas pula kat ward medical. Semasa aku sedang menulis report, seorang jururawat meminta aku segera menghantar sampel darah
ke tabung darah di tingkat bawah. Ini kerana jam dah menunjukkan pukul 4.45 petang dan ada masa cuma lebih kurang 15 minit saja lagi untuk menyerahkan sampel darah tersebut. Mungkin dia tutup agaknya. Kan, aku mengambil keputusan untuk menggunakan tangga untuk segera sampai. Dia tak nak gunakan lift lah. So tangga mungkin lagi cepat agaknya. Selepas menghantar sampel darah tu, aku menggunakan laluan khas staf untuk menuju ke ward. Pada ketika itu, aku perasan yang aku telah sesat. Alamak, kat mana aku ni? Hospital tersebut masih baru ketika itu dan banyak bilik dan ruang yang masih kosong dan belum digunakan sepenuhnya. Aku terus melangkah, jalan-jalan dan mengikut papan tanda yang sedia ada. Tiba-tiba aku dikejutkan oleh satu suara. "Cik, boleh saya tahu unit forensik dekat mana?" Aku terus menoleh dan melihat ada seorang lelaki pakai baju t-shirt warna hitam di belakangku. Aku terus memberitahu ke arah kepadanya dan dia segera berlalu. Kat mana yang aku pernah lihat orang pakai baju t-shirt yang hitam tu? Macam aku pernah nampak, kata dia. So sambil kaki aku pun terus berjalan lah sambil fikir-fikir tadi kan. 2 hari selepas itu, semasa aku bertugas shift petang, sekitar pukul jam 6 petang lah waktu tu, aku didatangi oleh seorang lelaki dan bertanyakan arah unit forensik sekali lagi. Dan aku pun menyatakan unit tersebut berada di aras bawah, tapi macam pernah aku jumpa dan lihat. Ya, inilah lelaki yang tempoh hari pakai baju hitam tu. Tapi kenapa beliau berada di ward medical dan ketika itu sudah pun habis waktu melawat? Dan kenapa beliau bertanyakan aku arah unit forensik lagi, walhal yang dulu dia dah pernah tanya kan 2 hari yang lepas. So aku segera memberitahu kawanku bahawa aku pergi ke unit lain dan akan segera kembali. Jadi aku bergegas mengekori lelaki tersebut. Kelibat lelaki tadi kelihatan menghala ke arah tangga untuk menuju ke bawah. Aku segera berlari dan mengekori beliau, menuruni tangga dan memanggilnya. Cik. Tapi lelaki tadi tu terus berjalan. Dia macam tak hiraukan aku. Aku masih tak puas hati. Mungkinkah penceroboh memandangkan ketika itu waktu melawat dah habis kan? Jadi mustahil juga. Takkanlah pengawal keselamatan tak perasan lelaki ni. Ketika tiba di kawasan bilik kosong, tiba-tiba beliau berhenti dan menoleh ke arah aku. Dia bertanya, "Betul ke laluan ni?" Aku pun segera mengangguk. "Encik nak ke unit forensik, kenapa ya? Kemarin pun encik ke sana juga." Dia diam dan tunduk. Tiba-tiba, "Kaki saya mana, cik?" Suaranya bertukar garau dan bergema, seolah-olah menangis. Aku terkejut dan kakiku lemah menggigil. Aku segera tunduk dan mengelak untuk memandang ke arahnya. Sah, laki itu bukan manusia. Itu syaitan yang menyamar sebagai manusia. Dan ketika itu, pandanganku menjadi kabur dan gelap tiba-tiba. Bila aku sedar, aku lihat ada 2 orang pengawal keselamatan yang berada di sisiku. Jadi mereka bertanya, apa yang jadi? Aku cuma mampu menggelengkan kepala dan melihat jam telah menunjukkan pukul 7.30 malam. Aku lihat sekeliling. Lelaki yang tadi tu dah tak ada dah. Aku minta bantuan pada pengawal keselamatan untuk temankan aku balik pergi ke unit kecemasan. Aku ingin berjumpa dengan MA Zul ataupun MA Zam. Jadi untuk nak tanyalah kisah ni. Nasibku agak baik kerana kedua-duanya bertugas waktu tu dan aku segera memaklumkan kejadian yang terjadi sebentar tadi. Mereka berdua bergegas mengajak aku pergi ke unit forensik dan berjumpa dengan pengawal yang bertugas dan menceritakan kejadian yang baru berlaku sebentar tadi. Pengawal tersebut mengatakan memang ada melihat lelaki yang dimaksudkan mundar-mandir di hadapan unit forensik, tapi tak bercakap sepatah pun. Dia diam je. Apa pun, M.A. Zul meminta kebenaran untuk memeriksa peti simpanan mayat Ya, cebisan kaki mangsa kemalangan tu masih tersimpan rapi dalam plastik dan masih berada dalam peti beku tersebut. Dan yang pasti,
lupa untuk diserahkan. Mungkin dia lupa sekali kan, semasa ahli keluarga menuntut mayat tu untuk ditanam bersama. Jadi diorang ni semua terlupa nak bagi. Waktu keluarga tuntut mayat, dia terlupa nak bagi kaki tu masih dalam plastik tadi. Jadi keesokan harinya, MA Zul mewakili pihak hospital menghubungi keluarga mangsa dan meminta maaf di atas kecuaian staf yang bertugas kerana terlupa menyerahkan cebisan kaki. Jadi alhamdulillah, semuanya telah selesai dan keluarga mangsa berterima kasih kepada pihak hospital kerana bertindak segera. Dan untuk makluman semua, mereka pun tidak menyedari cebisan kaki mangsa itu terlupa untuk diserahkan, memandangkan keadaan mayat mangsa yang agak parah dan telah disempurnakan di hospital. Jadi diorang pun mungkin tak cek, diorang tak cek ada kaki ke, ada tangan ke, ada kepala ke, tak ada. Baik, berakhirlah kisah seram Malaysia untuk kali ini. Macam mana anda rasa? Enjoy? Saya harap anda semua boleh enjoy. Semua saya cuba bagi yang sebaik yang saya mampu bagi. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk itu datang daripada saya sendiri. Dan sebarang komen dan like dan share dari anda semua amat-amatlah dihargai. Terima kasih pada yang dah subscribe channel ini, dan yang masih belum tu, bantulah saya dengan menekan butang subscribe tu. Setiap subscribe yang anda berikan adalah ibarat satu semangat buat saya untuk meneruskan saya berkarya. Bantulah saya untuk membuat banyak video-video yang lebih menarik dan lebih baik untuk anda semua tonton, insya-Allah. Saya akhiri kisah seram Malaysia untuk malam ni dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.